Alright, Bismillahirrahmanirrahim. So kita boleh mulakan sesi kita hari ini. Sesi kelima, siri bercakap dengan Noah. Saya tukar bercakap sebab semalam ada seorang bagi idea, so dia kata bagi guna bercakap lagi lebih, kata apa, lebih sedap kot bunyi dia daripada berchat kan. Berchat ni nak sebut usah tak, saya guna chat tu sebab saya ni chatbot. Tak apa, so, bercakap dengan Noah bunyinya sedap juga kan. So bagus ke kempen bajet ni? Ke ataupun asset bajet lagi bagus kan? So before saya bagi tahu yang mana yang lebih bagus, which is always as always lah, saya punya jawapan takkan bagi tahu yang mana lagi bagus, which one is better than which one, but there will be always one that apa kata sedikit advance, so sedikit memenangi lah battle tu kan. Tak adalah nak kata okay purely yang ini ataupun purely yang ini, but basically bila kita sebut pasal bajet ni adalah wang ringgit yang kita spend untuk buat iklan. Maksudnya kita budget adalah satu amount duit yang kita letakkan sebagai orang kata apa, sebagai tabung untuk digunakan kan. Maksudnya bila kita katakan bajet kita 100, duit kita 100 tu tak habis lagi, dia akan digunakan sikit-sikit. So that's why nama dia bajet. Kita letak bajet kita 100, so Facebook akan guna, hari ni mungkin dia guna RM10 sebab kita buat benda tu untuk katakanlah seminggu kan, 100 seminggu. So hari ni RM7, besok dia guna RM7. So duit kita yang 100 tadi tak habis lagi. The moment kita letak bajet, dia tak habis lagi. That's why nama dia bajet. So persoalan dia, bila kita dah letak that budget kan, tabung tu, kita nak tahu macam mana okay, Tuan Hanif Hussein kempen bajet dah, asset bajet belum? Oh, tak pernah pakai asset bajet lagi. Oh, baru run ads ke dah lama run ads? Okay, alright. So basically bila kita bercakap pasal bajet, dia akan ada spending punya flow kat belakang tu. Macam mana duit tu digunakan, macam mana ke mana duit tu pergi, bila duit tu dispendkan, berapa banyak kan. So ni adalah antara soalan yang kita patut tahulah. So meaning that kita bukan nak tahu sebab kita nak tahu everything, but kita kena tahu sebab kita nak matchkan dengan apa yang kita buat. Sebab kita ada campaign marketing kita ada kita punya method of doing marketing dengan Facebook, so that kita nak tahu adakah apa yang kita buat tu match dengan apa yang Facebook buat kat belakang kan. So kalau benda tu tak match, takut nanti dia tak, oh baru 3 hari run, okay, no wonder lah. Right, so that's why pakai campaign budget. Sebab sekarang ni Facebook memang by default dia letak budget kat campaign, by default lah. Kalau kita buat boost post pun default dia budget kat campaign. Okay, budget campaign dengan asset campaign. Okay, campaign budget dengan asset budget. Asset budget ni dah lama ada lah, daripada dulu lagi, daripada awal Facebook diwujudkan memang dah ada asset budget optimization. Maksudnya budget iklan kita diletakkan di level asset. Asset ni maksud dia adalah golongan sasaran. Kita boleh ada banyak asset dalam satu campaign. So contoh kita ada campaign A, asset yang pertama kita attack suri rumah, asset yang kedua kita attack orang yang baru bertunang, asset yang ketiga kita attack orang yang ada anak, baby, asset yang keempat kita attack orang yang bekerja kerjaan. So those are the asset yang kita ada. So maksudnya asset ni dia lebih kepada siapa yang kita target. So dia boleh ada banyak asset. Kalau dulu kalau kita main asset budget, setiap target sasaran ni kita letak sendiri kita punya budget. Okay, yang ni sehari RM10, yang ni sehari RM15 ataupun yang ni sehari. But most of the time bila saya tengok macam student saya ke, orang yang datang kelas ke, datang seminar ke, saya nampak apa cara diorang setting. Diorang ada banyak asset, ada 2-3 asset, but most of the time kalau satu asset tu RM10, kalau dalam tu ada 4 asset, 4 asset RM10 sehari. So dia tak ada perbezaan kat situ lah. So mungkin dia tahu, mungkin dia tak tahu, tapi 90% tak tahu. So diorang cuma just letak, dia just beritahu okay, itulah budget dia kan, which is okay, tak ada masalah. Cumanya throughout times Facebook dah memperkenalkan campaign budget. Campaign budget saya rasa by 2020, 2019, 2018 kalau tak salah saya dah ada, ataupun 2017. So campaign budget ni adalah satu
bajet yang kita letak di level campaign kan. Facebook Ads kan ada tiga level kan, campaign, bawah campaign ada asset, bawah asset ada ads. So bajet ni diletakkan di level campaign. Maksudnya bila kita letak bajet tu di level campaign kan, dia akan membahagikan bajet tu kepada semua aset yang ada. Okay, itu satu. Sebab kalau kita letak bajet di level asset, bajet dekat aset tu akan dibahagikan kepada ads yang ada. Kalau kita ada, katakan ada 3 ads kat belakang tu ataupun 3 copy kan, ada 3 copywriting, ada 3 video, bajet tu akan dibahagikan di antara 3 video tu. Apa yang Facebook buat sekarang ni, dia cuma ambil almost the same algorithm, tapi adalah dia punya parameters lain dia. Dia ambil the same algorithm yang daripada asset ke ads tu, dia bawa ke depan. Campaign ke asset ke sini. So dia punya tu lagi besar lah, dia punya algorithm dia lagi besar, proses dia lagi rumit. So apa yang berlaku, bila kita letak bajet dekat campaign, first kali Facebook akan bahagikan dengan aset yang ada, nombor satu. As compared to kalau kita letak bajet dekat aset, bajet tu hanya digunakan oleh aset tu sahaja. Contoh kalau kita ada 3 aset, 3 aset kita letak RM10 sehari. So aset 1 guna RM10 sehari, aset 2 guna RM10 sehari, aset 3 pun guna RM10 sehari. Okay, kenapa saya personally, saya memang sangat pro kepada campaign bajet. Sangat pro kepada campaign bajet. Macam yang saya selalu explain sebelum-sebelum ni, saya ni bukanlah nak kata, orang kata apa, saya tak pandai nak predict apa yang akan berlaku, tapi saya tahu macam nak baca data yang lepas. So saya daripada data yang lepas tu, saya boleh tahu apa benda yang saya benda yang saya kena buat lepas tu kan, moving forward. So apa yang daripada data yang lepas tu saya nampak, sebab dulu memang sebelum ada campaign bajet tu memang saya guna asset bajet lah, so tak ada pilihan kat situ. Tapi the moment saya berubah, saya start gunakan campaign bajet, saya nampak dia punya performance setiap asset tu lebih tepat tau, lebih tepat dan lebih baik. Maksudnya lebih tepat dan lebih baik tu, contohnya lah, kan saya cakap tadi asset ni adalah golongan-golongan sasaran kita kan, kita punya target. Ibu mengandung, orang dah berkahwin, orang belum berkahwin, orang bujang kan. So semua ada kategori orang yang kita target. Dan of course setiap kategori itu size dia adalah berlainan. Dia punya orang kata apa, potential reach dia berlainan kan. Itu satu. Potential reach dia, by the way, siapa yang ada ni, yang 3-4 orang yang ada ni, tolong share. Kita nak bagi ramai sikit lah. Okay, first kali, potential reach setiap aset tu berlainan, size dia berlainan. Yang kedua, behavior setiap aset tu juga berlainan. Maksudnya, bila masa dia orang online, berapa kerap dia orang online, macam mana dia orang punya engagement dengan iklan-iklan yang ada, termasuk iklan kita, and then dari segi orang kata apa, engagement rate dia macam mana kan, so berlainan. Dan yang ketiga, dia orang punya location pun berlainan. Location dia maksudnya, contoh kalau kita tahu kalau kita buat iklan dekat tempat yang padat penduduk, dia sedikit mahal kan, dia sedikit susah nak reach. Kalau tempat yang ni dia murah tapi engagement tak kuat. So those are the things yang berlaku lah. Setiap asset tu ada dia punya karakteristik dia yang berbeza. So that kalau kita guna asset budget, kita kena betul-betul faham those karakteristik, baru kita boleh decide on berapa bajet kita nak letak. Dan most of the time kita akan letak bajet dekat asset tu based on berapa besar kita punya audience. Katakanlah kita buat satu audience, potential reach dia adalah 100,000. Lepas tu kita buat lagi satu asset, potential reach dia katakan 300,000. So daripada situ kita tengok yang 100,000 ni letak RM10 sehari, yang 300,000 ni kita letak RM30 sehari. That is the only way yang kita buat sekarang ni untuk kita membahagikan bajet berdasarkan berapa besar kita punya size kan, kita punya potential reach tu, which is okay but not that okay kan. Okay betul, tak ada masalah buat macam tu, but not that okay sebab first of all kita belum tahu how those audience behave dengan kita punya iklan. So kita takut kalau kita letak yang 300,000 tadi tu, yang asset yang 300,000 potential reach tu kita letak RM30, sedangkan yang betul-betul perform, yang ads yang asset yang potential reach dia 100,000 tadi tu, so kita rugi banyak dekat bawah sebab kita letak bajet yang banyak kat bawah untuk
maksudnya kita more budget for less result. Yang atas tu result banyak tapi budget kurang. So sepatutnya budget yang ada tu kita boleh letak dekat yang performa. Sebab macam saya cakap lagi, setiap asset tu dia ada dia punya karakteristik dia sendiri, cara dia semua kan. So bila saya bermula dengan campaign budget, saya senang sangat hidup saya sebab all the while sebelum ada campaign budget tu memang kita guna asset budget, dan saya terpaksa setiap hari ataupun almost sehari 2-3 kali untuk tengok performance setiap asset. Setiap asset saya kena tengok performance tu untuk saya adjust dia punya budget dia, takut kalau budget terlebih ke budget kurang ataupun budget asset ni nak bawa ke asset B semua kan. So those are the things yang saya tengok. So bila dah ada campaign budget ni, saya dah tak fikir dulu. Sebabnya masa awal dulu, masa 2 tahun lepas kan, masa saya start dengan campaign budget, masa tu setiap ad saya ada at least dalam 7 atau 8 asset, dan saya ada more than 20 campaign. So setiap campaign ada 7 ke 8 asset. So bayangkan macam mana kita nak monitor kan satu-satu benda tu. So apa yang saya buat dulu sebelum ada campaign budget ni, even sekarang pun saya guna lagi benda ni. Dalam Facebook dia ada satu setting dia panggil rules punya setting. So rules punya setting ni kita boleh set situ kalau cost per click ke cost per ni tinggi, kita boleh rendahkan budget, ataupun kita boleh stop, kita boleh pause. So those are the control yang kita boleh buat. Dia macam so-called macam automation lah. But still kita kena tahu how the data behave dulu baru kita boleh buat benda-benda tu. Dia tak boleh suka-suka buat. Orang kata cost per click RM1, aku nak set lah. Kalau RM1, kurangkan budget. No, tak boleh. Dia kena tengok kita punya data, jangan tengok orang punya data. Okay. So the moment saya dah menggunakan campaign budget, saya letak je budget dekat campaign. Katakanlah campaign tu, dia punya marketing budget dia adalah RM3,000 sebulan contoh. So saya buat satu campaign, saya letak budget campaign, budget dekat campaign tu, which is RM3,000, menggunakan lifetime. Kan, saya ada explain pasal lifetime dengan daily budget pada dalam video yang sebelum ni. Kita 20 orang, 11 orang alhamdulillah. So saya letak dekat campaign budget, gunakan lifetime RM3,000 tadi tu. So apa yang Facebook akan buat, dia akan bahagikan budget tu mengikut asset yang ada pertama sekali. So first sekali sebab Facebook pun tak tahu which asset yang perform, dia pun tak tahu. So apa yang dia buat untuk first round of first reach punya proses, dia akan bagi budget sama rata. Okay, kau ambil lah RM5, contoh lah untuk hari yang pertama kan, RM5. Okay, based on that result on the first round tu, barulah Facebook akan nampak the pattern, which asset yang lebih perform, which asset yang perlukan lebih reach, which asset yang orang kata boleh perform on a lower budget. So benda-benda tu dia tengok, dia bukan setakat tengok the top perform asset saja. Dia akan bahagikan budget tu ikut macam tu. Contoh kalau ada asset yang dia punya CPM dia agak tinggi, maksudnya mungkin sebab quality of the asset tu satu hal, but mungkin result yang dapat, sebab kalau siapa yang buat iklan berbentuk direct conversion ni maksudnya website view, conversion sendiri, conversion yang orang beli online tu, video view, messages kan, ni direct conversion. Kalau engagement pun boleh, tapi engagement is not so direct punya conversion lah. Maksudnya benda yang kita boleh kira, So bila kita buat iklan yang berbentuk yang macam tu, of course semua Facebook punya iklan adalah, but bila dia ada macam tu, Facebook lebih mudah untuk tahu the pattern, dan lebih mudah nak baca the performance. So contohlah kita buat website visit kan, page view. So dia akan tengok asset mana yang perform well, asset mana yang give more result dengan menggunakan budget yang rendah, dan asset mana yang dapat result yang lebih bagus tapi budget dia tinggi. So itu benda-benda yang dia tengok. Contoh kalau kita guna online conversion kan, online selling semua, dia akan tengok kita punya ROI, ROAS dia berapa. So tu benda-benda tu dia akan tengok, dan dia akan based on those things untuk bahagikan budget tu. So dia bukanlah semudah macam okay asset ni perform so dia bagi budget, tak. Sebab itu apa yang kita buat. Kita buat dulu masa zaman-zaman asset budget tu, kita buat macam tu, kita jalan ads, kita tengok ini perform, kita tambah budget kat situ kan. So itu apa yang kita buat. Tapi bila Facebook buat, dia ada AI dia lebih advance lah daripada apa yang kita buat. So dia akan ambil kira banyak input
dan banyak data sebelum dia decide nak bagi bajet tu kat mana. So, what happen bila kita menggunakan campaign bajet ni, kita jadi senang lah, boleh goyang kaki lah, no. Boleh goyang kaki in one way, but still kita kena monitor lah. Kita still kena monitor sebab first of all, yang buat kerja tu AI, dia bukan kita. So, AI ni dia ada sampai some level saja yang dia boleh faham apa yang berlaku kan. But kita kena betul-betul monitor. Macam mana kita monitor sebelum ni sama je kan. Tapi cumanya bila dah pakai campaign bajet tu, kita dah tak payah nak pening-pening nak calculate, oh aku ada 5 aset. So aset ni berapa besar-besar kita nak bagi, so pening. Sebab dia punya gangguan dia punya cabaran dia adalah untuk memastikan kita spend dekat ABX tu sama macam apa yang kita bajet dalam kita punya marketing kan. Katalah kita dah bajet, okay, marketing kita bulan ni ada 5,000. So 5,000 tu takkan kita buat satu campaign je dekat Facebook kan. Mungkin ada 2 campaign, satu campaign video, view, satu campaign messages, satu campaign website. So kalau kita susun benda tu dekat asset, which is yang kita ada banyak asset kat situ, mungkin 20-30 asset. Macam mana kita nak seradu bajet tu dengan the actual marketing budget yang kita ada. Susah kan. So kalau by campaign, dia dah tak banyak dah. Campaign ada 3-4 je. So kita set je satu campaign, katakanlah kita ada 5,000, yang ni 2,000, 2,000, yang ni 1,000. Dah senang. Lifetime untuk sebulan. So kita cuma adjust dekat asset saja. Apa benda asset kita nak tambah, nak besarkan, nak kurangkan, nak optimize. Saya dah explain cara mudah nak optimize asset sebelum ni. Dan kita boleh main dengan ads. So kita so called macam semi cruise lah. Dia bukan auto cruise, dia semi cruise. So that kita tak payah nak pening-pening orang kata apa, memanagekan benda tu. So benda tu dah tolong manage. Sebenarnya kalau siapa-siapa yang ada pakai apa nama apps software tu, ada satu software dia memang membantu kita untuk kita optimizekan kita punya budget, kita optimizekan kita punya ads. Saya lupa nama dia. Saya pakai dulu sekejap benda tu sebab saya banyak asset. So untuk memudahkan saya manage semua benda tu, saya pakai apps tu. So kita kena bayar lah bulan-bulan. So since dah ada campaign budget ni, with the combination of the rules yang ada dalam Facebook tu, sebenarnya dan of course lah knowledge yang kita ada dan pemahaman kita tentang kita punya data punya behave tu, kita dah tak perlu dah tools semua. Kita pakai campaign budget, kita set lifetime, kita buatlah asset kita dan kita letaklah rules apa yang kita nak. So benda tu dah jadi automate lah. Senang. Sebab untuk orang-orang yang banyak campaign dan banyak ads dan bajet dia besar, saya boleh katalah budget, campaign and rules tu adalah satu benda yang wajib. Ini based on saya punya pengalaman. Kalau tak pakai benda tu, dia akan jadi haywire. Akan jadi sangat-sangat haywire. So, siapa-siapa yang masih menggunakan asset budget, bukanlah kan nak kata asset budget ni tak bagus. Dia ada time dia memang kita kena guna asset budget, ada time dia tak sesuai kita guna campaign budget. Okay, saya ceritakan bila masa saya tutup pintu sekejap, tadi ada budak kecil datang. Okay, dia ada time yang kita memang perlu pakai asset budget dan ada time yang kita memang tak sesuai lah kita pakai campaign budget. But time tu tak banyak lah keadaan di mana kita memang tak sesuai pakai campaign budget. Tapi sebenarnya kalau kita pakai pun okey je, cumanya dia punya result tu tak merangsangkan lah. So bila masa yang kita tak sesuai pakai campaign budget dan kita memang kena pakai asset budget ni adalah bila kita buat retargeting. Itu adalah one orang kata apa, sebab kenapa lebih baik kita guna asset budget. Sebab bila kita buat retargeting, first of all, bila kita buat retargeting, nombor satu, kita memang dah tahu siapa yang kita nak retarget tu. So retarget ni boleh jadi orang yang tengok video kita, yang dah tengok video, boleh jadi orang yang dah engage dengan page kita, boleh jadi orang yang dah hantar message kat kita, boleh jadi orang yang dah beli dengan kita, boleh jadi customer, boleh jadi leads, boleh jadi prospect. So meaning that those people kita dah tahu. At least kita dah tahu some of the behavior of those people. So bila kita retarget balik dia orang, is best for us untuk buat menggunakan asset punya budget. Okay, itu nombor satu. Keadaan yang kedua adalah bila kita bermain dengan branding, kita bermain dengan awareness. Salam pagi. Suara tak dengar? Okay. Ada orang kata suara saya tak dengar. Macam mana yang lain-lain? Dengar tak suara saya? Saya nampak
Saya punya ni macam okey, sekejap Kita ada berapa orang? Saya nampak saya punya tu naik. Saya punya meter tu dia naik. Ke tak dengar jadi slow ke tak dengar langsung? Dengar. Okey, saya proceed So kat mana tadi? Um, senario lain yang kita ni adalah bila kita bermain dengan branding dan bermain dengan awareness. So bila kita bercakap pasal branding and awareness ni, frekuensi adalah benda yang paling utama dalam branding and awareness. So kalau kita gunakan campaign budget. Campaign budget bermaksud kita susah nak control the frekuensi. Sebab Facebook ada satu layer yang managekan kita punya distribution of the budget tu, kan? So dengar bosku. Okay, alright. So dia akan kejap. Hari ni anak saya bangun awal pula. So dia sebab dia rapat dengan saya, dia nak duduk dengan saya je. Okay, so bila kita cakap pasal branding and awareness tu, frekuensi adalah satu benda yang sangat penting So bila kita letak kat campaign budget, kita susah sikit nak kawal frekuensi tu dengan tepat sebab Facebook dah control almost half of the algorithm kan. So kita kena gunakan asset budget supaya kita boleh fixkan ataupun kita boleh bagi tahu Facebook ini golongan yang kita nak bagi frekuensi dia tinggi. So kita boleh set berapa bajet yang kita nak kat situ so that frekuensi dia akan tinggi. Contoh kalau dia punya orang kata apa, potential reach dia katakanlah 5,000 kan, sebab kita ditarget customer, katakan customer dia 5,000. So kita letaklah bajet kat situ sehari katakan RM50. So setiap hari dia orang akan nampak iklan kita, contoh kan. So those ada dua keadaan yang saya biasa gunalah. Mungkin ada keadaan lain yang korang boleh share. Kalau boleh share dekat komen boleh share. But dalam pengalaman saya dua keadaan yang saya buat. Dan satu lagi yang macam saya cakap sebelum ni, bila ada event ataupun brick and mortar punya konsep. But then again, that is back to the awareness punya parts Bila kita bersebut pasal awareness, iklan awareness dengan iklan branding, benda tu penting. Dia kena, bajet dia kena sedikit tinggi dan dia kena ada frekuensi yang tinggi. So selain daripada tu, kita boleh guna bajet campaign dan kita boleh relax banyak-banyak asset pun tak apa. But ada satu benda lagi yang saya kena share yang menyebabkan saya lagi suka dengan campaign bajet ni. So sekarang ni kan, since last year lah, ujung tahun lepas, saya dah play around dengan benda ni dan saya nampak macam okay, lagi senang. Hari tu dah senang ni, lagi senang. Maksudnya in term of management kan. Bila kita menggunakan campaign budget, kan, budget tu dia letak di campaign, tak ada masalah. But bila kita pergi ke asset, saya macam contohlah saya buat satu campaign messages kan. Objektif dia adalah messages. So dalam campaign messages ni ada satu asset yang saya buat lookalike. Ada satu asset yang saya buat open. Open ni maksudnya saya gunakan demografi apa semua. And then ada beberapa asset yang saya buat untuk retargeting. So retargeting, open dengan lookalike duduk dalam satu campaign. Sebab semua objektif yang sama lah messages kan. So macam saya cakap tadi, saya beritahu tadi, bila retargeting ni, the best is kita gunakan asset punya budget kan. Tapi saya letak budget dekat campaign. So sebenarnya dekat setiap asset tu ada satu setting yang kita boleh adjust. Kita boleh bagi tahu Facebook asset yang ini minimum budget berapa, maksimum budget berapa. Kita boleh set tu. Katakanlah untuk retargeting tadi tu, ada satu retargeting ni, katakanlah saya nak retarget balik orang yang tengok video. Kat situ ada lebih kurang dalam 50,000 dia punya potential reach kan. Saya boleh beritahu kat Facebook dekat asset punya setting tu, saya letak kat situ minimum
berapa. Sebab kalau kita buat campaign budget tu lifetime, dekat asset punya setting tu pun dia akan jadi lifetime. Dia akan ikut yang apa yang kita set dekat campaign tu. So kalau saya set kat situ RM300 minimum, maksudnya RM300 minimum tu based on lifetime budget tu. Cumanya back to the one yang saya share awal tadi, kita kena betul-betul make sure yang kita set minimum dengan maksimum tu kenalah dengan total budget yang kita ada. Contohlah saya set budget dekat campaign tu RM5,000 sebulan untuk lifetime sebulan. So saya kena buat some calculation sikit. Daripada RM5,000 tu, katakanlah RM2,000 saya nak gunakan untuk retargeting. So katakanlah saya ada 4 asset untuk retargeting, so saya kena bahagikan RM2,000 tu kalau saya nak gunakan minimum tu. So at least bila saya set minimum tu dia tak lebih RM2,000. Kalau dia kurang RM2,000 tak apa, sebab kataan dia minimum, bukannya bila kita set minimum RM200, Facebook spend RM200 lepas tu habis-habis, tak. Maksudnya Facebook akan allocate RM200 dekat asset tu, dan RM200 tu memang akan di-spend sepanjang lifetime tu. Itu minimum yang dia spend. Tapi kalau dia nampak, again, kalau dia punya AI nampak asset yang kita set minimum RM200 tu perform, dia akan spend more sebab dia minimum. Tapi kalau kita set maksimum, dia terbalik. Kalau kita kata asset tu maksimum dia RM200, Facebook tak akan spend more than RM200 walaupun dia perform. So benda ni kena sangat-sangat careful. So normally saya gunakan setting minimum maksimum ni pada retargeting punya asset. Sebab saya retargeting punya asset ni first kali dia size dia kecil compare dengan, sebab dia akan ada perbezaan besar kan. Kita punya open punya asset tu mungkin dalam 300 ke 400 dia punya potential risk. Kita punya lookalike tu 200 lebih kan. So yang tiba-tiba yang retargeting ni semua dari RM5,000, RM10,000 ke bawah. So that yang retargeting ni saya akan gunakan minimum maksimum tu. So dia ada kadang saya guna minimum, ada masa saya guna maksimum. Maksimum bila masa saya rasa macam asset tu kecil sangat dan saya tak perlukan frekuensi yang tinggi. Saya cuma nak reach dia orang sekali sahaja, dan saya nak tengok siapa yang, sebab dia ada funnel kan, kita ada design kita punya funnel. So dalam setiap stage of the funnel tu ada objektif dia. So, contoh kalau kita buat funnel, orang panggil top of the funnel kan, top of the journey. Kalau saya bahasakan benda tu journey. On top of the journey, the earlier stage of the journey, kita just nak orang engage dengan kita. So the middle part of the journey, kita nak orang faham dan kenal kat kita. So bila faham dan kenal kat kita, kat dalam tu ada banyak jenis objektif yang kita boleh buat. Kita boleh pergi message, kita boleh pergi website, kita boleh pergi all sort of things. Dan on kata apa, towards the end of the journey tu kita nak buat conversion kan. So those are the thing yang kita kena buat, so that bila kita buat FBS, kita dah boleh, yang kata apa, kita dah ada journey tu, barulah kita boleh mapkan dengan kita punya FBS. Kalau tidak nanti setting kita kod lain, journey kita kod lain, objektif kita tak ke mana kan. So dia tak jadi satu marketing campaign yang komprehensif. Dia just jadi Facebook ad marketing. Dia bukan jadi marketing as a marketing, dia cuma jadi Facebook marketing. Kita nak dia jadi satu komponen marketing yang besar dalam bisnes kita lah kan. So macam tu lah campaign budget dengan asset budget. So saya memang always menggunakan campaign budget sebab benda tadi sebab dia ada auto, dia dah jaga kita punya budget allocation, dia dah jaga kita punya performance. Dan sekarang ni pun by default kalau kita run ads, dia akan defaultkan budget tu dekat campaign. Mungkin sebab based on data yang diorang dapat pun, diorang nampak memang okay, budget campaign lebih mudah untuk orang pakai sebab Facebook ni lebih dia facing ke customer, dia customer facing. Dia face ke kita lah, tengok apa yang cara kita pakai kan. Tapi the best thing is dia tak tanya kita, dia tengok data kita. Dia tak tanya buat survey tak, dia tengok data kita, dia tahu oh ramai orang guna campaign budget dan ramai orang dah tukar. So those are the thing yang dia tengok lah. Dia panggil analytics kan. The analyst, analisa kita punya data dan kita punya behavior. So basically saya rasa tu je yang saya nak share. Saya nak share pasal campaign budget dengan asset budget ni. But secara rumusannya, kalau korang ada soalan, boleh type kat ruang komen sekarang. Tolong type kat ruang komen soalan-soalan tu sementara kita tengah live ni, saya boleh jawab secara live. Dan kalau boleh share lah lagi kan sementara ada masa ni. But sebagai rumusan dia, secara mudah, ni secara mudah jangan nak complicated kan. Secara mudahnya campaign budget jauh lebih mudah dan lebih perform daripada asset budget. Okay.
secara mudah. Tapi kalau orang yang dah pakar, yang dah terror, yang dah boleh predict, yang dah faham bahan data dia, pada dia asset budget akan lebih perform daripada budget, daripada campaign budget. Sebab macam saya cakap lah, AI takkan boleh lawan manusia. So kalau kita memang betul-betul faham kita punya data, kita boleh guna asset budget dengan sangat-sangat near to perfect lah, near to perfect. Akan to perfect tak? So untuk orang-orang biasa, even saya sendiri pun menggunakan campaign budget. Walaupun saya boleh faham data, boleh baca data dan boleh create a campaign based on data, saya still menggunakan campaign budget di atas beberapa sebab. Dan sebab yang paling utamanya adalah sebab saya run terlalu banyak ads dan saya terlalu banyak asset yang saya ada. So rules saja tak membantu saya dengan banyak. So bila ada campaign budget plus dengan rules, super. Okay, itu rumusan dia. Yang kedua, campaign budget ni lebih, orang kata lebih fail proof. Fail proof ni maksudnya susah lah nak gagal, susah lah nak ke laut. Susah, bukan kata tak boleh, susah nak ke laut. But as long as kita punya asset, kita punya setting tu betul pada target kita, copywriting kita buat tu kena dengan kita punya target market tu, kita guna campaign budget, should be takkan ke laut lah, takkan ke laut. Sebab benda tu Facebook yang control. Jarang sangat. So tapi kalau guna asset budget ni memang akan ada asset-asset yang ke laut. Yang itu memang semua orang tahu dan semua orang dah rasa dah pun kan. So sebabnya kita melimitkan ability Facebook tu. Jangan terkejut satu hari nanti bila kita nak buat iklan, kita just cakap dengan Facebook, hey Facebook, I want to promote my product. Facebook akan tanya, what product? I want to promote my sandwich. Or which sandwich? How much? Cakap-cakap dengan Facebook, Facebook akan buat all the things. Dia dah ada machine learning, dia dah ada deep learning kan. Those time will come. So tunggu je lah kan. Cuma umur panjang tak panjang lah. So ada soalan tak? Tak ada orang bagi soalan ke? Wah, semua dah terror ni kan. So basically macam tadi, siapa yang saya tanya tadi, Tuan Hanif Hussein, sebab dia kata dia guna campaign budget dan tak pernah guna asset budget lagi. So lepas tu saya assume yang dia baru run ads lah. Betul lah, dia kata dia baru 3 hari run ads. So mana-mana orang yang baru bermula dengan Facebook ads memang akan lebih biasa dengan campaign budget. Sebab macam saya cakap tadi, Facebook dah defaultkan campaign budget tu instead of asset budget. Dan kemungkinan besar asset budget punya features tu akan dimansuhkan. Maksudnya tak ada lagi dah lepas ni option untuk kita letakkan asset budget, hanya diletakkan di campaign. Disebabkan, kenapa saya cakap macam ni, sebab dia dah ada redundancy punya function. Redundancy tu maksudnya, kan saya cakap tadi, walaupun kita letak budget dekat campaign, dekat asset kita still lagi boleh adjust minimum dengan maksimum tu kan. So kemungkinan besar features tu akan dikeluarkan lah, akan ditarik sebab benda tu macam redundant. Mungkin sekarang ni dalam proses peralihan ke apa, ataupun mungkin algorithm dia memang totally different. So kalau algorithm dua-dua tu totally different, walaupun kita boleh set, dan dia akan remain kat situ lah kan. But itu Facebook yang decide, kita tak boleh nak kacau, kita decide apa yang kita boleh decide lah. Okay, so saya ada satu soalan daripada Tuan Haidar Hanif. Tuan, kalau kempen kita, saya letak dekat skrin Tuan, kalau kempen kita buat terlampau banyak, boleh jadi tak akan ada kempen yang tak jadi? Atau ada minimum untuk kempen setiap minimum? Okey. Maksud dia, yang ni saya faham Yang saya faham lah. Kalau kita buat banyak kempen, akan ada tak kempen yang tak perform, yang tak jadi kan? And then ada tak minimum ataupun maksimum kan campaign tu setiap minimum tu maksudnya spend budget lah. Okay. So soalan yang pertama, yes, akan ada campaign yang tak perform kalau Facebook dia punya orang kata apa, structuring okay, bila kita buat iklan tu, dia ada structuring dia. Structuring dia yang pertama adalah dari segi yang 3 tier tadi tu. Campaign, asset, ads. Itu structuring yang pertama. But setiap level tu dia ada dia punya structuring dia juga. Dia ada dia punya leveling juga. Kalau kita ambil dalam level campaign, dia ada the objective of the campaign kan. Objective of the campaign ni maksud dia apa objektif yang kita nak pakai. So dia ada banyak objektif dalam Facebook.
Dan yang most of the time orang pakai, dulu orang pakai engagement, lepas tu sekarang ni dah ada video view, sekarang dah banyak orang pakai traffic dengan conversion. Macam saya pakai messages kan. So those are the objektif yang ada kat Facebook. But this is the proper way untuk kita set up Facebook. Saya bagi tahu orang kata apa, penerangan yang general, but of course dia ada penerangan yang detail. Nanti kalau yang detail tu, kalau nak tahu lanjut, mungkin saya boleh share lagi nanti, but kalau saya nak explain semua takut confused. So saya beritahu yang general dulu. Dia basically bila kita buat ads dekat Facebook, kalau kita ada katakanlah kita ada satu objektif, kita buat objektif video view contoh, objektif video view satu kempen. Lepas tu yang satu kempen, katakanlah kempen A video view, dalam tu ada satu ad set, kita target suri rumah kan, suri rumah, lepas tu adalah video dia. Lepas tu kita buat lagi kempen yang kedua pun video view juga, tapi ad set kita target orang yang kerja kerajaan contoh, lepas tu ada dia punya iklan dia. So bila kita buat macam tu, kita memberitahu secara indirectly, kita bagi tahu kempen A, sedangkan kempen A dan kempen B adalah dua kempen yang berbeza walaupun dia dua-dua video view. Itu yang kita bagi tahu Facebook. So Facebook akan treat dua kempen ni berbeza. Yang ini akan ada orang kata apa, reference and dia punya algorithm dia sendiri. Yang kedua ni pun ada reference dan algorithm sendiri. Sedangkan sebenarnya dua-dua kempen yang kita buat ni untuk produk kita yang sama. Faham Maksudnya sedangkan video view A, kempen video view A dengan kempen video view B mempromot produk yang sama. So Facebook akan treat benda tu berbeza. So bila dia treat benda tu berbeza, dia akan jadi kita double spend. For sure akan jadi, sebab walaupun audience yang kita buat tu berbeza, dia akan ada sedikit overlap dalam 5 to 15%. So bila ada 5 to 15% overlap, yang itu yang bahaya. Bila Facebook grab that pattern dia nampak pattern tu, sebenarnya apa yang berlaku adalah korang punya kempen tu berlawan sama sendiri. Seolah-olah macam kita berlawan buat iklan dengan orang lain. Kita berebut audience tu. Sebab kita dah beritahu kat Facebook awal, dua benda ni adalah benda yang berbeza. Sebab kita buat kempen berbeza, sedangkan dia benda yang sama. So, dia punya rules dia very simple. As long as kita promote benda yang sama, as long as kita punya end goal kita untuk mempromosikan dan menjual produk yang sama, produk ke servis yang sama, pastikan setiap video view yang kita nak buat duduk dalam satu kempen yang sama. Tak kisahlah dalam tu ada 20 ke 30 ke asset ke, walau as long as dia adalah video view, buat satu je, jangan buat another campaign video view juga. Selagi dia adalah untuk produk ataupun servis yang sama. Tapi kalau dia untuk produk ataupun servis yang lain, dan baru kita boleh buat campaign. But then again, the best way to do that is untuk buat benda tu di ads account yang lain. Maksudnya setiap satu ads account tu seboleh-bolehnya dihaskan untuk satu bisnes. Kalau dalam contohlah kita buat bisnes shampoo kan. Shampoo mesti ada shampoo, ada conditioner, ada perapi, ada vitamin, semua untuk rambut kan. Dan benda tu kita boleh maintainkan dalam satu ads account. Tapi kalau kita buat contohnya lah, saya ada satu bisnes shampoo, satu lagi saya buat bisnes ikan. Kalau saya simpan dalam satu ads account yang sama, boleh, tak ada masalah sebab saya mungkin boleh manage. Tapi kalau orang-orang yang biasa, dia mungkin susah sikit nak manage sebab first sekali, dia tak boleh nak campur-campur aduk kat dalam tu sebab data dan dia punya reference dia berbeza. Sebab saya cakap semalam, saya dah share pasal ads punya ranking kan, ads punya scoring. So dia daripada ads account, page, personal kan. So bila dekat ads account tu, dia akan sedikit mengganggu sebab dia nampak ada data ataupun pattern kat dalam tu terlalu banyak set pattern. So that's why Facebook bagi kita kelebihan untuk buat banyak ads account. So tapi nak banyak ads account ni kena ada business account lah, business Facebook business. So tak ada masalah, benda tu boleh buat je. Tapi itu the proper way. Kalau kata kita memang malas nak jaga banyak-banyak account apa semua, kita boleh je buat, tapi kita kena make sure as long as benda tu untuk produk ataupun untuk bisnes atau untuk servis yang sama, pastikan takkan ada lebih daripada satu objektif yang sama. Kalau video view, satu je video view, dalam tu je banyak-banyak asset.
Kalau messages, satu je message je, dalam tu banyak-banyak asset untuk benda yang sama. Kalau ada benda yang lain, baru kita buat messages yang baru untuk benda yang lain. So kita just nak beritahu Facebook, ni adalah benda yang sama, ni adalah benda yang beza, itu saja. Ataupun ada satu lagi keadaan di mana kita buat funneling. Tapi funneling pun sebenarnya kalau kita buat satu campaign pun dah boleh lah sebenarnya. Sebab the proper funneling, the proper journey yang kita kena buat adalah, contohlah kita punya early journey tu, kita buat campaign guna objektif video view. Sebab kita tahu video view ni paling cepat dan paling murah untuk kita dapat leads. Untuk dapat leads lah, untuk kita dapat orang engage dengan kita punya iklan. Lepas tu kita buat second campaign yang kedua ni kita buat messages. Contoh, messages ni maksudnya kita nak reach balik orang-orang yang tengok video tadi tu. So kita reach dia orang yang tengok video, kita buat dia orang masuk dalam messages. Lepas tu kita buat another campaign, katakanlah traffic, nak buat kita punya landing page kan. So maksudnya mana-mana yang spill off daripada yang messages tadi tu yang tak dapat, kita akan target juga dengan website. So dia ada dia punya journey kat situ. So dia macam waterfall lah, yang atas ni masuk banyak, lepas tu ditapis oleh messages, lepas tu ditapis oleh ni. So kita boleh susun benda tu. So that's the journey yang kita buat. So benda tu akan jadi sangat-sangat proper, dan saya dah explain kot dalam video saya yang kedua hari tu, basically macam mana nak buat waterfall tu. Alright, so harap menjawab. Panjang saya jawab kan. So ada soalan lain? Sementara kita masih online ni, kita masih ada lagi masa lebih kurang dalam 10-15 minit. 10-15 minit. Kalau ada soalan, just type je di ruangan komen. Saya akan cuba seboleh mungkin sementara kita tengah live ni. Tadi soalan tu daripada Tuan Haidar ni, boleh nampak dekat skrin tu soalan dia. Canggih tak? Canggih kan? So saya menggunakan bilan tu gambar. Okay. Setiap hari saya akan cuba untuk menggunakan gambar background yang baru. So gambar hari ni adalah gambar yang baju kuning tu, anak saya yang sulung, yang baju biru yang kecil ni. Ni itulah Zarif pula dah Eden dia yang datang tadi mengacau kan. So dia tak boleh, dia memang orang panggil dia bayang-bayang bapak dia, bayang-bayang baba kan. Dia ngikut je sebenarnya pergi. So ni masa kita orang trip ke Berlin hari tu, masa saya pergi ke Chatbot Summit di Berlin. So untuk ada macam conference lah, chatbotnya conference. So dah halang pergi jauh tu, saya buat lah family sekali kan. So bila lagi nak berjalan kan, sebab tak ada purpose kan. So tu ada purpose, kita jalan pergi. Dan saya pergi masa tu belum masuk winter lagi, tapi dia dah early winter lah. Suhu pun masa tu berapa suhu? Malam -1, siang dalam -3. Okay lah. So merasalah juga kesejukan tu kan. Alright, Tuan Haidar Hanif, terima kasih banyak-banyak. Okay, baik, most welcome. Tuan Haji Zakaria, untuk produk makanan guna objektif apa yang sesuai? Okay. Okay, soalan dia untuk produk makanan guna objektif apa yang sesuai. Untuk produk makanan ni, dia sebenarnya dia punya game plan dia sangat mudah, sangat mudah. Engagement pun dah cukup lah sebenarnya. Engagement pun dah cukup lah, sebab makanan ni dia terlalu mudah untuk kita play around dengan copywriting, dengan video, dengan gambar. Kita nak grab attention orang tu sangat mudah. So boleh je guna apa-apa objektif, tapi kita kena tengok balik apa yang kita nak in the end. In the end, contohnya lah, kalau macam saya menggunakan chatbot, saya ada chatbot. So saya naklah orang bercakap dengan chatbot saya. So bila saya nak orang bercakap dengan chatbot saya gunakanlah messages. Sebab kalau saya guna, katalah saya guna engagement. Bila saya guna engagement, algoritma Facebook mencari orang-orang yang suka komen, suka share, suka like kan, suka apa benda lah semua kan. Dia tak dapatlah apa yang saya nak. Saya nak orang bercakap dengan bot saya. So saya gunalah messages. Bila saya guna messages, dia align dengan apa yang saya nak. So kalau macam kita nak guna untuk produk makanan, katalah apa yang kita nak adalah untuk orang order dengan kita. Sebab yang Tuan Hazir ni dia jual sandwich delivery. Super sedap sandwich dia. Siapa yang duduk area Kajang, Bangi, Putrajaya, try apa nama, sandwich teliok apa. Saya lupa nama dia, but sangat sedap. So basically apa yang dia nak adalah sekarang ni apa proses order dia yang berlaku adalah orang WhatsApp kat dia kan. Orang WhatsApp kat dia dan dia dapat order. So the best method, sebab sekarang ni kita dah tak
dah tak digalakkan untuk buat iklan daripada Facebook dan tarik terus ke WhatsApp. Kita tak digalakkan langsung buat benda tu sebab Facebook pun tak favor benda tu. So apa yang kita boleh buat, apa yang Tuan Hazir boleh buat, kena meng-high-techkan sikit je kita Tuan Hazir punya proses tu. Maksudnya sebelum sampai ke WhatsApp tu dia kena ada satu medium. Dia kena ada satu medium yang Facebook allow, yang Facebook favor, yang Facebook suka kan. Dia tak boleh buat iklan, klik button terus WhatsApp, Facebook tak bagi. Kalau kita buat iklan, contoh saya bagi satu flow yang simple. Kita buat iklan, katakanlah iklan engagement. Contohlah, paling tidak pun engagement, but the best is traffic lah, iklan. Okay, saya bagi contoh traffic lah, based on contoh saya bagi ni. Kita buat satu iklan guna traffic, kita letak link kepada kita punya landing page ataupun kita punya sales page ataupun kita punya website. Dekat website kita tu baru ada link untuk ke WhatsApp. Baru ada link untuk ke WhatsApp ataupun ada nombor ke whatever ke, but the WhatsApp punya link tu mesti datang daripada website. Sebab kalau kita letak link kat WhatsApp, link WhatsApp dekat Facebook, apa-apa link yang keluar daripada Facebook, keluar daripada iklan ke, keluar daripada Messenger ke, keluar daripada posting ke, dia akan melalui Facebook punya dia panggil ada gateway untuk keluar daripada Facebook. So ada kadang-kadang orang akan dapat, user akan dapat you are going away bla bla bla, yes or no. So, benda-benda tu akan mengganggu kita punya flow tu sebenarnya. Sebab dia detect benda tu as macam, sebab terlalu banyak orang menggunakan link WhatsApp untuk scam and fraud, sebab tu Facebook tak favor benda tu. So bila buat di website, kenapa Facebook bagi? Sebab bila kita submit je iklan, katakanlah kita buat traffic kan, kita kena letak link ke website kita kan, link ke landing page kita. Kita submit je, dalam tempoh review tu, Facebook akan hantar dia punya robot, kita panggil dia punya crawler dia akan pergi ke website kita dan akan tengok konten website kita. Dia akan tengok konten website kita, kalau kena dengan polisi dia dan approve, kalau tak kena dengan polisi dia dan tak approve. Tapi kalau kita letak link WhatsApp, crawler tu tak boleh tahu apa benda yang akan ada di sebalik nombor WhatsApp tu. Dia tak boleh nak crawl apa-apa pun sebab dia nombor WhatsApp kan. So that's why dia tak favor WhatsApp punya link, sebab banyak sangat orang buat fraud dengan scam. So kalau kita buat landing page website, of course lah kita follow dia polisi semua, tak ada masalah. Dia akan hantar crawler dia tengok polisi semua okey dan dia akan approve lah. So normally kalau kita buat iklan tarik ke website, kalau dia approve tu memang InsyaAllah ads tu akan jalan cantik lah. Sebab jarang akan ada masalah tengah jalan. Sebab dulu kita selalu dengar ada orang buat iklan, tiba-tiba tengah jalan, tiba-tiba kena flag, tiba-tiba kena disapprove, tiba-tiba kena disable kan. Sebab dia adalah benda-benda yang di pertengahan jalan tu kan. So website kita pun kalau dah macam tu, masa approve macam tu lah. Kalau nak ubah pun ubah sikit, jangan ubah banyak. So macam tu lah Tuan Hazir. So kalau boleh buatkan, carilah. Saya ada satu sistem yang saya panggil sebagai onweb. Boleh cari onweb.my, onweb.my. Kat situ boleh register free, boleh buat landing page, boleh buat website, boleh tak gambar, boleh tak video. So boleh guna onweb tu untuk ni, dan free je, memang free. So saya buat untuk orang pakai, ada yang ada website. So boleh try lah, buat iklan, buat ke onweb. Dan onweb tu memang saya dah optimize untuk speed and performance. Sebab satu benda saya nak share, kalau siapa-siapa yang buat iklan, buat trafik, bawa ke website, dan lepas tu pelik kenapa tak ramai orang sangkut dekat website dia, jawapan dia adalah website tu punya loading time more than 5 second. Dia punya the best adalah 3 second. Kalau kita boleh buat website atau landing page yang loading dalam masa 3 saat, yang tu the best. Tapi kalau kita punya sekarang ni, kalau kita punya website dan loading dalam masa 5 saat pun dah kira okey dah. Tapi more than that, lebih pada 5 saat, bila orang klik, dia tunggu dalam 3 ke 5 saat tak ada, dia akan bounce. Kita panggil bounce lah. Bounce rate dia akan tinggi. So jangan pelik lah, kalau tu itu je jawapan dia. Dia tak ada benda lain. Dia mesti bounce rate tinggi, mesti. Okay? Alright, so next question. Tuan Hazir Zakaria, Alhamdulillah Tuan, thanks for your compliment. InsyaAllah akan buat lebih baik. Boleh, ada ruang. Okay, faham. Tak boleh klik button terus ke WhatsApp, tapi kalau tak ada gateway macam ni Tuan, macam saya cakap tadi, kena ada juga satu website. Senang kita buat traffic, bawa ke website tu ada link ke WhatsApp. Sebab the best thing about landing page ataupun about WhatsApp ni, macam saya guna chatbot. At least dekat website ataupun landing page ni, kita boleh bagi more information, kita boleh bagi more interaction, kita boleh bagi more way to
to interact pada user kan. Macam saya buat dekat chatbot tu saya boleh bagi lebih banyak information, saya boleh bagi lebih banyak cara untuk orang bertanya, dan saya boleh bagi banyak interaction antara saya dengan user menggunakan chatbot. So dekat website pun lebih kurang macam dekat chatbot, cuma kat website jangan in term of website tu nak bercakap dengan orang. Orang tu bolehlah dia macam one way communication, tapi kalau chatbot dia ada two way communication. But untuk Tuan Hazir, untuk bermula dengan chatbot tu agak berat lah, sebab dia betul rasa dia tak berapa nak ada technical punya background. So saya rasa untuk bermula dengan website landing page tu is macam simple sangat. Cuma nak kena tahu macam mana buat website. Senang je. onweb.my tu sangat senang dan ada tutorial pun kat situ. Yes, betul. onweb.my. Betul. Untuk nanti register je free kat situ. Dia semua kat situ bahasa Inggeris. Sebab saya akan tukar ke bahasa Melayu nanti insyaAllah. Okay. Saya bagi masa lagi lebih kurang 2-3 minit untuk terima lagi satu soalan. Kalau ada sesiapa yang nak bertanya, boleh letak soalan di ruangan komen. Saya akan cuba jawab insyaAllah. Sebelum kita tamatkan kita punya ni hari ni. Kenapa saya macam badan saya macam sengit? Apa yang sengit sebenarnya? Oh, macam ni. Itu memang saya sengit. Saya rasa sengit sini. Okay. Tuan, ada kelas ke atau nak belajar macam mana teknikal Okay, macam ni. Biar saya terus terang lah. Saya memang ada kelas sebelum ni, memang selalu ada kelas, memang ramai yang join kelas saya. Dan tapi dia ada satu problem besar dengan kelas-kelas saya ni. Ada problem besar. Problem dia agak besar agak lah untuk orang-orang yang baru. Untuk orang-orang yang dah biasa buat FBS, untuk orang yang dah biasa dengan marketing digital ni kan, Google ke, FB ke, Instagram ke apa ke, diorang tak ada masalah nak catch up dengan apa yang saya share. Saya punya masalah adalah saya tak pandai nak ajar orang baru. Saya tak pandai ajar the basic things. Saya tak tahu kenapa, tapi saya tak pandai nak ajar the basic things. But normally kan, biasanya kalau orang yang betul-betul kosong, betul-betul zero, dia datang kelas saya, dia akan lost. Ini memang saya cakap terus terang, dia akan lost. Sebab saya bukan start daripada zero. Bila saya mengajar, saya tak start daripada zero. Saya start daripada level 5, level 6 onwards. Saya tak start daripada zero. Sebab saya memang, itu masalah saya tak pandai ajar orang daripada basic. But kalau orang yang betul-betul serius kan, walaupun dia zero dan dia datang kelas ataupun dia ambil personal coaching ke whatever dengan saya memang tak start daripada bawah, tapi saya akan start dengan mindset dia. Saya akan start terus level 5. Maksudnya dia akan terus buat apa yang saya buat kan, sebab saya share apa yang saya buat pada rate yang non-beginners punya level tau. Dia terus jadi macam intermediate, advanced tu. So bukan saya nak kata saya power sebab, tapi saya memang sangat tak pandai nak ajar orang basic sebab saya sendiri pun tak ada basic. Bukan tak ada basic apa, saya pun tak melalui proses belajar basic tu. Saya jenis orang yang try and error. Saya jumpa satu benda, saya try, saya pakai. So saya belajar dari situ. So basic tu tak adalah, ABC tu tak ada, saya terus boleh mengeja. Macam tu lah. Senang cerita dia kan. Sebab tu saya tak berapa boleh nak membaca buku. Saya tak berapa boleh nak menulis. Tapi untuk interpret, untuk analyse tu saya boleh. So dia macam yang bawah ni tak ada, tapi yang atas tu ada. But apa yang saya dapat lah, apa benda yang saya belajar daripada ramai-ramai yang datang belajar dengan saya, ramai yang buat personal coaching dengan saya ni, saya rasa lebih mudah untuk memahamkan orang yang zero kan, daripada orang yang dah ada basic. Yang ni yang saya perasan lah. Sebab kebanyakan orang yang datang jumpa saya kata boleh kata dalam 60-40 lah. 60% orang yang dah ada basic, 40% orang yang memang totally zero. So yang 60% yang dah ada basic ni, bila datang jumpa saya, sebab dia dah ada experience dengan Facebook Ads, dia dah pandai buat FBS, cuma dia nak upgrade dia punya ni. So saya ajar. Tapi macam saya cakap, saya punya cara ni, saya bukan populist punya approach. Saya adalah approach on the data side. Saya approach on the analytical side. So 60% yang datang kat saya yang dah ada basic ni, diorang dah ada mindset of their own. Dia dah ada mindset
FB ni jenis yang macam copywriting, kena main dengan storytelling, kena main dengan source selling. So benda tu tak salah, saya tak kata benda tu salah, tapi bila datang jumpa dengan saya, dia akan konflik, dia akan clash. Dia akan clash sebab saya main dengan data, saya main dengan technical. So bila dia datang dengan konsep-konsep yang macam tu, dia clash. Bila dia clash, dia tak boleh nak follow. So that's why kebanyakan orang yang dah ada basic atau basic, bukan nak kata semua tak boleh follow, tapi ada yang tak boleh follow sebab dia punya orang kata pegangan dia yang asal tu kuat. Dia pengikut kuat. But bila datang jumpa saya tak berjaya nak memecahkan pegangan tu, tapi whoever yang berjaya dipecahkan pegangan tu, alhamdulillah sampai hari ni ada lagi dalam 2-3 orang yang saya kenal memang dah perform very well. But untuk siapa-siapa yang zero, yang datang jumpa saya yang zero ni, bila saya bagi dia share kat dia pasal mindset, sampai semua technical, analytical semua kan, dan dia boleh follow dengan semua lah. Dia boleh follow dengan semua sebab dia tak ada background kan. Dia tak ada background on FB, so saya yang jadikan background tu. So background orang yang bermula mungkin background dia macam kita taekwondo kan, tali pinggang putih kan. So dia tali pinggang dia start dah hijau, dah kuning macam tu. Dia tak ada tali pinggang putih macam tu lah. So masalah saya tu sebenarnya saya tak pandai nak mengajar orang yang the basic one. Okay, harap menjawab soalan. Kalau nak tanya apa-apa pasal kelas ke, personal coaching ke, one to one ke, boleh PM je. Alright, tapi saya beritahu awal, saya punya rate agak tinggi. Bukan tinggi sebab tinggi apa, sebabnya kan, sebab kita learn from the past. Dia bila kita, contohlah macam kita buat personal coaching ke, one one ke, dia punya berat dia bukan time coaching tu. Time coaching tu tak ada masalah, saya nak spend the whole day pun tak ada masalah, but dia punya berat dia is after that, untuk follow up semua. So saya tak nak sampai terbiar, saya tak nak sampai ni. So kalau saya letak rate yang rendah, first kali kemungkinan besar akan ramai yang akan nak. So bila ramai yang akan nak, saya tak boleh nak handle. So dia ada dua sebab kenapa saya letak rate yang tinggi. Satu sebab saya nak pastikan saya tidak mengabaikan diorang ni. Yang kedua is because of saya under satu company. Saya bukan bergerak seorang. Kalau saya bergerak solo dan saya tak ada benda lain nak buat, yes, saya boleh terima ramai orang. Tapi disebabkan saya ada company dan saya ada orang kata apa, job scope ataupun task yang lain, so saya ada limitation on the numbers of people yang saya boleh so called mentor ataupun mentoring dalam satu masa lah. Okay, so kelas online ada tak tuan sekarang? Sekarang menarik ni. Okay, speaking of that, Tuan Haidar, speaking of that, yes, saya tengah menyusun beberapa siri kelas online yang free dan yang berbayar, of course. So cuma saya sedang menunggu beberapa indikator lagi tentang topik apa ataupun bila yang lebih sesuai. Sebab sekarang ni actually dalam 2-3 hari ni ramai orang masih dalam shock. Shock maksudnya kita dalam shock sebab kita punya PKP disambung dan kita dalam shock yang kita risau kita tak boleh nak puasa raya apa semua kan. But this is what I think lah. Yes, PKP akan bersambung sampai lepas raya. Kita kena be ready for that, so that kita boleh susun kita punya jadual dengan baik. So saya nak tengok beberapa indikator lagi, nak tengok how severe the shock is. Then baru saya nak decide nak buat kelas apa. But antara kelas yang saya fikir yang saya akan offer adalah ABS lah. Maksudnya ABS yang macam mana nak membaca data, macam mana nak perform, nak optimize ads, macam mana nak orang kata apa, nak menyusun kan, bukan nak create ads. Nak create ads tu semua orang tahu, but macam mana nak menyusun the journey, nak mapkan dengan kita punya ads. So tu one class. And saya of course saya akan buat satu kelas yang berkaitan dengan chatbot, macam mana nak buat chatbot kompolis, macam mana nak buat chatbot minta nombor telefon, macam mana nak buat chatbot jual barang, jual offer. So those ada kelas yang saya akan buat, dan last kali akan ada satu kelas insyaAllah, kelas untuk buat website. So macam mana nak buat landing page semua. So ni ada 3 kategori kelas yang dalam perancangan tapi belum ada kata putus untuk bila mula
dan macam mana nak buat tu. Sebab ada banyak option yang saya boleh buat, tapi saya nak cari satu option yang lebih mudah untuk saya dan orang lain untuk follow kan. Sebab live adalah one of it. Mungkin live ni saya akan maintain untuk free courses, free class, macam free sharing macam ni. But untuk the proper yang paid ke apa benda ke yang betul-betul proper tu, saya kena set up satu platform yang lebih proper lah, supaya dia lebih, orang kata apa, lebih profesional lah kan. Dia tak nak lah jadi macam asal jadi asal boleh. So kita nak kena ada dalam bentuk macam dalam satu akademi, ada follow up, ada tasking, ada latihan, ada ujian kan. Of course. Kalau dulu awal siapa yang masuk kelas saya dulu masa zaman-zaman saya buat ABS dulu, setiap kali habis kelas akan ada ujian. Ujian tu dibuat dengan chatbot. Jambul akan bagi soalan dan diorang jawab soalan tu. So kita boleh nampak markah orang dari situ kan. So tu dululah. So insyaAllah kita mungkin saya akan buat lagi. Cuma disebabkan saya sekarang ni ada beberapa task dan ada beberapa komitmen yang saya kena fulfill. That's why saya kena susun betul-betul. Sebab once benda tu dah diwar-warkan, dah di start, dia kena habiskan lah. So saya nak tengok sebenarnya komitmen dulu. InsyaAllah ada, insyaAllah. Right? Okay, tu aja saya juru buat teknikal ni. Rasanya memang boleh fit dengan expression tuan. Alright, so saya rasa itu saja daripada saya untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi besok macam biasa, besok hari Sabtu. Okay. Sebab kita dah PKP ni, every day is weekend. Kan? Hari ni adalah hari Jumaat, Alhamdulillah. Cuma kita tak boleh lagi nak bersolat Jumaat beramai-ramai. But still, solat Zuhur mesti kena buat lah, wajib kan. But kalau boleh kita kat rumah ramai-ramai. Sekarang ni kita jemaah lah dengan anak beranak, dengan adik-beradik, dengan parent. So, kalau boleh jemaah, kita jemaah. So, itu saja. InsyaAllah kita jumpa besok pagi pukul 10.30. Tolong saya untuk tarik ramai lagi kawan-kawan lain untuk join kelas ni. 10 pagi. Kenapa saya buat pagi? Because of pagi ni dia lebih, orang kata apa, lebih fresh dan lebih berkat lah untuk kita buat sesi macam ni kan. Sebab pagi kan. So time duha kan. Time waktu duha. So harap-harap apa yang saya share ni memberi manfaat dan memberi keberkatan lah untuk rahmat lah untuk kita semua ni. So kita sudahi kita punya majlis kita hari ni dengan tasbih kifarah dan surah Wa'as. Baik, jumpa lagi besok Ingat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Bye.